Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صالح الأعمال واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم ألهمنا رشدنا wa'idna min syari anfusina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih lagi diberi kekuatan, dikurniakan dengan pelbagai nikmat kesihatan, masa lapang, begitu juga ketenangan, keamanan. Mudah-mudahan dengannya kita dapat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini sebagaimana kelaziman kita, pagi Khamis kita menyambung pengajian fiqh dengan menggunakan kitab Al-Fiqhul Manhajiyyu ala madhhabi Al-Imam Syafi'i. Sebelum daripada kita memulakan sesi pengajian kita tengok ada soalan. Ada jawab ada soalan. Minggu ni kita tak bagi kuis lah, bulan depan pula. Tapi ni dah bulan baru dah ni. Nanti hujung-hujung bulan kita bagi. Ada soalan, dalam keadaan manakah seorang anak lelaki yang balik boleh menjadi wali nikah kepada ibu kandanya? Tidak boleh. Anak tidak boleh menjadi wali kepada ibunya kerana perbezaan nasab. Di antara anak dengan ibu berbeza nasab. Betul tak berbeza nasab? Seorang itu dinasabkan kepada ayahnya. Kecuali, ada kecuali. Apa dia? Hasan dan Husin. Kecuali kalau anak tu anak luar nikah, anak tidak sah taraf, tidak boleh dinasabkan kepada bapa biologinya. Bagi anak tidak sah taraf, dinasabkan kepada ibunya. Dari sudut fiqh, dinasabkan kepada ibunya. Muhammad bin Fatimah, contoh. Tapi dalam penggunaan kita bin Abdullah, nama-nama Allah lah kan. Kalau anak saudara boleh menjadi wali kepada mak saudara sekiranya wali akrab, wali yang paling terdekat semua tak ada. Yang adanya anak saudara daripada adik-beradik lelaki, seibu sebapa. Kalau tak ada seibu sebapa, sebapa. Itu tak ada masalah. Tapi kalau anak sendiri tak boleh menjadi wali kepada ibunya. Bolehkah abah susuan menjadi wali kepada adik-beradik? Tak boleh. Susuan tidak boleh. Ini mahram ni dia ada dua lah, disebabkan oleh nasab dan disebabkan oleh susuan. Jadi susuan ni tidak boleh menjadi wali lah. Tidak boleh. Pewarisan pun tak boleh, wali pun tak boleh. Cuma dia sabit dari sudut mahram lah, tak boleh berkahwin. Apakah hukum pasangan yang terlanjur berkahwin semasa perempuan berkenaan disahkan hamil? Sah perkahwinan menurut mazhab Syafi'i. Kalau seseorang tu terlanjur dan kemudian perempuan itu mengandung hamil, sekiranya dilakukan
akad nikah dalam keadaan hamil, dari sudut hukumnya sah perkahwinan. Kalau mazhab lain Hanafi contohnya tidak boleh berlaku hubungan suami isteri melainkan selepas perempuan itu melahirkan anak. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh juga sah perkahwinan dan boleh berlaku hubungan suami isteri. Cumanya hukum anak itu tidak boleh sekiranya lahir kurang daripada 6 bulan daripada tempoh akad, maka tidak boleh dinasabkan kepada lelaki itu. Begitu juga tidak ada hukum pusaka, tak boleh, tidak sabit hukum pusaka. Begitu juga tidak menjadi mahram, kecuali setelah berlaku persetubuhan dia akan jadi anak tiri lah kan, jadi mahram jugalah. Tapi kalau tak kahwin tidak jadi mahram. Lelaki itu tidak boleh menjadi wali kepada sekiranya anak yang lahir itu anak perempuan lah. Itu jawapan kepada persoalan yang diutarakan. Kemudian saya ada hantar doa tidur, zikir-zikir ketika kita nak tidur. Itu semua itu saya kumpul daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh baca, nak pilih kalau baca semua sekali alhamdulillah. Cuma saya nak sebut yang satu tu yang berkaitan dengan kita baca 3 qul. Bagaimana caranya kita nak menyapu? Kita nak sapu. Siapa yang amalkan kita baca 3 qul kemudian kita sapu ke seluruh tubuh kita? Setiap malam, setiap kali sebelum tidur. Macam mana cara dia? Dia dalam bahasa Arab dia ada 3 istilah, an-nafkhu, kemudian yang kedua an-nafsu, kemudian yang ketiganya at-taflu. An-nafkhu nun fa kha. An-nafkhu. Nafkhu tu dalam bahasa kita tiup, keluar angin saja. Itu dia panggil an-nafkhu dalam bahasa Arab. Kemudian an-nafsu nun fa sa, 3 titik tu, sa. An-nafsu itu tiup sekali dengan keluar sedikit air liur. Macam mana cara dia? Ni basah habis kat sini. Itu an-nafsu dipanggil dalam bahasa Arab. Kemudian at-taflu, ta fa lam. At-taflu. At-taflu ni maknanya keluar seluruh air liur kita. Tu dia panggil meludah. Jadi dalam isu ini, dalam hadis ini, an-nafsu yang kedua. An-nafsu nun fa sa. Kita keluarkan angin berserta dengan air liur. Macam mana cara dia? Sebagaimana disebut dalam hadis Bukhari, an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashi. Daripada Aisyah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah berada di tempat tidur baginda, kullalailatin, tiap malam, setiap malam jama'a kaffaihi, Nabi akan kumpulkan 2 tangannya macam ni. Nabi buat macam ni. Kemudian thumma nafasa, kemudian Nabi akan nafas macam tu. Jadi masalah perbincangan ulama panjang dalam pensyarah hadis, ulama-ulama yang mendetailkan hadis, adakah baca dulu ataupun tiup dulu. Itu dua-dua boleh, dua-dua ada pandangan. Pandangan pertama kata tiup, sebab mengikut hadis ini tiup. Kemudian Nabi mengumpulkan 2 tangan, kemudian Nabi summa nafasa, kemudian Nabi tiup berserta dengan air liur. Kemudian Nabi baca faqara'a fihi ma qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Nabi membaca qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadih. Nabi SAW selepas itu Nabi sapu seluruh tubuh baginda yang termampu disapu oleh tangan baginda. Ya bada'u bihima ala ra'sihi, bermula dengan kepala,
wa wajhi, kemudian muka, kepala dulu turun ke muka, wa ma aqbala min jasadi, depan dulu, kemudian belakang. Jadi pertamanya, adakah tiup dulu ataupun baca dulu? Dua pandangan dan dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Kita nak baca dulu, kemudian baru tiup. Kebanyakan saya tengok, kebanyakan ulama lebih kepada baca dulu. Sebab bila baca, kesan daripada bacaan tu kemudian ditiup ke tangan kita. Kemudian tu dari sudut tiup dulu ataupun baca dulu. Kemudian dari sudut pembacaan pula, dia 3 kali semua. Kali pertama baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian selesai baca, sapu. Tu sekali. Nabi buat 3 kali. Kemudian kali kedua sama. Buat macam ni, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau kita nak pilih tiup dululah. Kemudian cara kedua, ni cara pertama. Cara kedua buat macam tu juga. Baca 3 kali qul huwallah, terus 3 kali qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, tiup sekali. Kemudian yang kedua, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq, tiup. Itu cara yang kedua. Jadi cara pertama kita selesaikan al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Kemudian sapu, tiup, sapu. Cara yang kedua, kita baca 3 kali qul huwallah, tiup, sapu. Yang kedua baca qul a'udzu birabbil falaq, tiup, sapu. Itu dua-dua cara. Boleh pilih cara kita nak buat. Itu salah satu sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada tidur. Yang lain itu tuan-tuan muslimin dan muslimat boleh baca. Nak baca semua pun tak apa, nak baca semua tu lagi baiklah, lagi mendapat pahala yang lebih. Tak lama pun saya rasa kalau baca sebelum tidur. Jangan tidur dengan VCD, tidur dengan tengok YouTube tertidur macam tu. Tenganga mulut. Jadi kita kalau boleh kita amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semampu yang kita boleh. Dan tidur kita insya-Allah dengan doa itu tidur yang terpelihara daripada gangguan-gangguan makhluk halus dan makhluk yang berkepala hitam. Insya-Allah. Nanti selepas ni ada translation. Okey, itu. Kemudian kita masuk kepada pengajian kita pada pagi ini, cara mengatasi nusyuz ataupun cara kita menangani isu nusyuz bila berlaku nusyuz. Sama ada nusyuz itu daripada pihak isteri ataupun ianya datang daripada pihak suami. Jadi kedua-duanya ada unsur ataupun elemen nusyuz, penderhakaan. Bukan kata sebelah isteri saja ada derhaka, sebelah suami pun ada derhaka. Dan ada implikasi kesan daripada derhaka itu. Kalau belah isteri, kalau berlaku penderhakaan terhadap suami oleh isteri, maka akan gugur beberapa hak yang sepatutnya diberikan. Hak itu wajib ditunaikan oleh pihak suami kepada isteri, tapi gugur dengan sebab penderhakaan. Kemudian kalau dari pihak suami pula menanggung dosa lah, menanggung dosa selagi mana dia tidak tunaikan hak tersebut. Jadi cara mengatasi nusyuz, jika ini lebih kepada tajuk ini lebih kepada pihak isteri lah. Kalau isteri berlaku nusyuz kepada suami berdasarkan kepada ayat Al-Quran, kalau ada tanda-tanda nusyuz kita nampak kepada bagi pihak isteri itu, seperti apa? Tidak melayani suami, layan pun acuh tidak acuh saja, bermasam muka, sebelum ini seorang yang lemah lembut, muka manis, ataupun bercakap kasar yang luar daripada kebiasaan. Kalau kebiasaan contohnya dia orang ni daripada awal-awal kahwin tu, kalau bergurau kasar, mana benda tu biasa, tak ada masalah. Tapi kalau di luar kebiasaan, tiba-tiba kasar yang lain macam, nak telan jumpa tu tak boleh, nak berkekah je. Macam mana?
Maka suami digalakkan memberi peringatan. Pertama sekali cara menangani isu nusyus isteri ini, bagi nasihat dulu. Bagi tahu kepada isteri tanggungjawab yang sepatutnya dilakukannya terhadap suami. Baca kepadanya ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang menceritakan azab ataupun bencana ataupun akibat daripada perbuatan derhaka. Mudah-mudahan dengan kita menasihati, kita bagi kepadanya dalil-dalil itu, dia kembali taat, dia sedar balik. Mungkin dia terlepas pandang ke ataupun berjauh hati ke, contohnya merajuk dan seumpamanya, lalu dia kembali semula. Jadi yang pertama sekali adalah langkah pertama, suami digalakkan memberi peringatan. Dan peringatan itu seharusnya disertakan sekali dengan dalil lah daripada Al-Quran. Begitu juga mengingatkannya tentang kewajipan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada isteri untuk mentaati suami. Jadi ketaatan isteri kepada suami merupakan satu ibadah, bahkan satu ibadah yang sangat besar pahalanya, yang boleh mendekatkannya kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bergaul dengan baik dan mengiktiraf kedudukan suami. Jadi bergaul dengan baik ini sebagaimana yang Allah SWT sebut, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini bagi lelaki, sama juga. Lelaki pun hendaklah gauli isteri kamu dengan baik. Sama juga perempuan pun kena menggauli, melayan suami dengan layanan yang baik, yang tidak mengguris hati dan seumpamanya. Kemudian mengiktiraf kedudukan suami sebagai ketua keluarga, sebagai pemimpin kepada keluarga. Jadi kalau hilang rasa hormat, itu yang menyebabkan berlaku penderhakaan tu. Jadi kalau seorang isteri tu dia tahu saya tu, walau marah setara mana pun, tak puas hati setara mana pun, kita kena letak suami kedudukan yang sedikit tinggi, dan kena beri penghormatan kepada suami, kerana Allah SWT perintah isteri supaya taat. Itu perintah daripada Allah Subhanahu Taala supaya mentaati suami, selama mana perintahnya itu tidak bercanggah dan bersalahan dengan syarak. Wajib bagi isteri mentaatinya berdasarkan kepada beberapa hadis lah. Sebagaimana suami juga digalakkan memberi amaran dengan mengingatkannya kepada kemurkaan Allah SWT dan balasan, dan digalakkan supaya memperdengarkan kepadanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa? Ayyamam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Mana-mana perempuan yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya redha kepadanya, dia akan masuk syurga. Jadi setiap isteri yang mana sentiasa mendapat keredaan suaminya, itu adalah petanda dia di bawah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau boleh kita berusaha untuk mendapatkan keredaan suami kita itu. Buat dengan cara pelbagai mana-mana cara sekalipun supaya suami kita itu redha dengan kita. Kemudian idza bati imra'atu hajiratan firasya zawjiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Hadis riwayat Bukhari. Apabila perempuan bermalam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, maka malaikat akan melaknatnya sehingga subuh. Jadi kalau meninggalkan tempat tidur itu kebiasaan dan suami redha, tidak ada masalah. Tapi yang dimaksudkan di sini, suami tidak redha, suami ajak tidur sekali, dia enggan, dia tidur dengan anak ke ataupun dengan cucu ke, dan suami panggil, "Mai tidur sekali ni." Cucu baru sampai ni contoh. Jadi tak boleh, kecuali minta izin. Cucu kita ni baru 2 malam je tidur dengan kita, nak tidur dengan cucu, beres dah. Atuk kata beres, tak ada masalah lah. Tapi atuk kata, hujan malam ni sejuk dah. Contoh kena tidur dengan dia kalau dia berkehendak.
Kemudian jika dengan peringatan tersebut isterinya kembali mentaati suaminya, alhamdulillah, itu yang terbaik. Jadi langkah pertama adalah fa'idhuhunna, hendaklah bagi peringatan kepadanya. Jadi bagi nasihat, bagi hadi-hadi, bagi kata-kata semangat dan ataupun bagi azab balasan, bagi tahu balasan bagi isteri yang derhaka. Jadi kalau dia sudah balik, dia kembali taat, itu telah mencapai matlamat lah. Tak perlu kepada langkah seterusnya. Tapi kalau masih berkerah juga dengan bagi tahu ayat-ayat Quran pun sama, tidak memberi kesan kepadanya. Begitu juga disertakan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis-hadis tadilah. Maka masih lagi juga berkeras dengan akhlaknya sedemikian. Macam mana? Yang kedua, jika nusyuz semakin jelas dan berterusan dengan bagi peringatan pun tidak memberi kesan kepadanya dan makin jelas, suami hendaklah tidur berasingan, menjauhi tempat tidur, tinggal sekejap. Sebagai kita kata untuk mengajar dia, memberi peringatan kepada dia bahawa kita tidak redha, kita tidak suka dengan apa yang dia buat itu, dengan mengasingkan tempat tidur. Ini kerana tindakan tersebut boleh mendatangkan kesan yang baik untuk mengajarnya. Kalau sebelum ini tak pernah berpisah tempat tidur, tiba-tiba berpisah, jadi orang kebiasaannya perempuan yang sedemikian dia akan rasa lainlah, rasa sunyi ke, rasa bersalah dan seumpamanya. Jadi kalau dengan cara itu boleh memberi pengajaran kepadanya, jadi ambil langkah yang kedua, mengasingkan tempat tidur untuk seketika waktu. Maksud tidur berasingan itu tidak tidur bersama isteri dan tidak bersamalah, tidak hubungan suami isteri. Tidak tidur sebilik dan tidak melakukan hubungan suami isteri. Itu maksud mengasingkan tempat tidur. Kemudian jika isteri dengan tindakan yang kedua itu, langkah kedua itu menyebabkan isteri kembali kepada suami, itu adalah langkah yang terbaik. Alhamdulillah. Maknanya telah berkesan tindakan yang kedua itu, langkah kedua. Tetapi jika isteri terus dengan nusyuznya, ambil langkah yang ketiga yang telah diajar, yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Apa dia? Suami boleh memukul isterinya. Tu langkah yang ketiga, yang terakhir. Jangan ambil yang ketiga dulu. Kena ikut susunan ni, berdasarkan kepada susunan di dalam Al-Quran. Jangan kita langkah step ini, langkah ini. Kena ikut bagi nasihat dulu. Jadi tak makan saman, kemudian terus asingkan tempat tidur, juga saman tak makan, kemudian ambil yang ketiga, pukul. Jadi pukul ni bukan pukul smackdown ni, bukan ni. Ni pukul yang tidak melukakan, yang sedikit sakit tu ada sebab sakit kita pukul ni. Apa tujuan pukul? Supaya ada rasa sedikit sakit, tapi sakit yang sedikit, yang tidak mencederakan, yang tidak terlalu kuat, yang tidak mematahkan tulang. Sampai tulang tu patah empat, itu bukan mendidik, itu mengejarkan dia panggil, membelasah dia panggil. Yang tu kena buat report pula, report polis je. Jadi suami boleh memukul isterinya, tapi dengan apa? Pukulan yang didik, sebagai didikan. Mana benda ini saya tidak suka, akhlak kamu sedemikian itu tidak baik, dan saya tidak suka kamu berkelakuan sedemikian. Itu maksud daripada pukulan kita itu, supaya dia tahu kita ni tak suka. Tapi dengan untuk mendidik dan tidak terlalu menyakitkan, tidak bermaksud untuk mendera dia sampai meninggalkan kesan lebam, kesan yang jelaslah. Kemudian tidak melukakannya dan tidak mematahkan tulangnya, dan kita menjauhi daripada memukul muka, tampar. Kalau nak marah sangat, jangan kita melibatkan muka, sebab muka ini ada hadis Nabi SAW melarang. Sebab muka ini penghormatan, kita nak kenal orang tu, kita tengok di muka. Jadi kalau pukul di muka ini akan menyebabkan kecederaan di situ. Jadi boleh menyebabkan
pemandangan tidak baik kepada seseorang dengan kesan tersebut. Jadi hadis Nabi SAW melarang seseorang itu kalau nak memukul di muka, tampar seumpamanya, itu satu bentuk larangan. Tidak boleh menjauhi muka. Nabi kata falyajtani bil wajha, jangan, hendaklah dia menjauhi muka kalau nak memukul. Dan tempat-tempat lain yang boleh mencacatkan, begitu juga mana-mana tempat tapi menyebabkan sehingga cacat, mesti dihindarilah. Kemudian tindakan memukul dilakukan jika dijangka dia akan isaf. Jadi kita tengok situasi, kalau dengan memukul itu boleh mengisafkannya, mengembalikannya kepada ketaatan, boleh taat dengan sebab pukulan, maka disunatkan pukullah mengikut kepada turutan tersebut. Tapi kalau kita tengok keras sangat ni, kalau kita pukul pun tak makan saman juga, tak akan berubah juga, maka disarankan tidak memukul. Ambil cara lain, buat pengaduan di mahkamah ke, ataupun cari hakam ke. Jadi ada cara lain. Kalaulah dengan sebab pukulan itu tidak boleh memberi, masih belum boleh memberi kesan kepadanya, jadi tidak perlu dipukul. Ya. Itu dalam istilah dipanggil darar. Darar dia ada dua darar. Darar tu penganiayaan itu fizikal dan mental. Jadi boleh menjadi alasan kepada isteri untuk memohon supaya perkahwinan itu dibubarkan. Tapi memohon itu di mahkamah lah. Tu dia panggil darar syar'i. Darar yang diiktiraf oleh syarak. Sama ada darar itu dari sebut fizikal, penganiayaan itu, penzaliman itu, ataupun mental, dia selalu torture dan seumpamanya, menyebabkan dia rasa tertekan. Ya, itu dikira darar, boleh diangkat sebagai juga alasan, boleh dijadikan alasan untuk diangkat kepada mahkamah untuk pembubaran perkahwinan, fasakh. Jadi berdasarkan kepada step tadi, langkah tadi, beri nasihat dulu, kemudian jauhi tempat tidur berasingan, kemudian pukul dengan pukulan secara mendidik. Jadi semua itu adalah berlandaskan kepada dalil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. An-Nisa 34. Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan derhaka, mana kamu nampak tanda-tanda penderhakaan ada pada isteri itu. Jadi langkahnya hendaklah kamu menasihati mereka, nasihat dulu, beri peringatan kepadanya. Dan jika mereka berdegil, tinggalkanlah, pulaukanlah mereka di tempat tidur, mana asing tempat tidur, mana tempat tidur lain, dan juga maksud di sini juga tidak melakukan hubungan suami isteri. Dan kalau mereka masih berdegil, pukullah mereka dengan pukulan yang ringan dengan tujuan untuk mengajar. Dan jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Jadi kalau kembali taat, jangan kita nak menekan, menyusahkan mereka, isteri-isteri selepas itu. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi ini kita kata penyelesaian oleh syarak. Jadi kalau kita tengok di sini, syariat Islam tu kalau boleh tak nak dalam satu hubungan atau ikatan perkahwinan tu tak nak berlaku perceraian. Kalau berlaku penderhakaan, bagi nasihat dulu, supaya dia kembali taat. Tinggal tempat tidur supaya kembali taat. Kemudian pukul supaya kembali taat. Kalau selepas itu barulah ambil langkah-langkah yang seterusnya. Jadi walaupun kita kata perceraian itu disyariatkan, tetapi ianya sangat tidak disukai oleh Allah dan sangat disukai oleh syaitan. Syaitan sangat suka kalau berlaku perceraian dan perselisihan di antara suami isteri. Jadi kemuncaknya kejayaan syaitan itu bila berlaku
perceraian. Jadi kalau boleh, tetapi walaupun kita kata ianya halal boleh, tapi benda yang Allah tidak suka, tapi walaupun tidak suka, ianya adalah jalan terakhir yang disediakan oleh syarak. Sekiranya dah tidak ada jalan lain lagi, ia boleh untuk mendamaikan, menjadikan hubungan itu hubungan yang mawaddatan warahmah, boleh memberi kasih sayang dan belas kasihan antara pasangan. Kalau tidak ada jalan, maka itulah jalan terakhir, pembubaran perkahwinan. Jadi jika perselisihan suami isteri tidak dapat diselesaikan oleh mereka berdua, jadi sehingga pukul dengan pukulan mendidik pun juga tidak memberi kesan kepada isteri tersebut, mereka meminta pertolongan orang lain, cari hakam, orang tengah ataupun timbang tara. Perkara ini adalah dibawa kepada pemerintah, iaitu qadi lah ataupun mahkamah lah dalam sistem kita sekarang ini, diajukan, diangkat ke mahkamah syariah. Pemerintah mestilah, pemerintah di sini maksudnya hakim-hakim lah yang diberi urusan untuk menyelesaikan masalah ini, mestilah melantik dua orang pengantara, timbang tara lah yang kita panggil sebagai hakam, wakil daripada pihak suami dan seorang wakil daripada pihak isteri, kita panggil hakam. Yang mana pengantara itu dua orang Muslim, adil dan tahu cara menyelesaikannya. Jadi kalau boleh, hakam itu seorang yang tidak berat sebelah, adil lah. Dia tengok objektif, dia tidak berat sebelah, dan kemudian dia mesti seorang yang tahulah, orang berpengalaman dalam untuk menyelesaikan hubungan di antara suami isteri ini. Dia telah biasa dah meleraikan kekusutan yang berlaku di antara pasangan suami isteri. Disunatkan seorang daripadanya adalah daripada keluarga suami, tapi tidak semestinya. Kalau orang lain pun tidak apa, kalau ianya memiliki kelayakan, seorang yang adil, seorang yang ada kemahiran, tak ada masalah. Tapi disunatkan seorang daripada keluarga suami dan seorang lagi daripada keluarga perempuan, isteri. Jadi kedua-dua pengantara ataupun hakam ini hendaklah bertindak sebagai wakil suami isteri, dan kedua-dua perantara disyaratkan mendapat persetujuan suami isteri sebagai wakil masing-masing. Kalau boleh, maknanya hakam ini dia hendaklah berusaha untuk mendamaikan dan untuk mendapatkan kuasa penuh. Kalau hakam itu dari pihak suami, kuasa apa dia? Iaitulah kuasa melafazkan talak, sampai tahap itu, dan juga kuasa menerima khuluk ataupun tebus talak. Kalau pihak isteri pula, dia minta mohon mendapatkan kuasa penuh dari sudut apa dia? Untuk menerima talak dan juga untuk membayar tebusan ataupun tebusan khuluk tu, bayar khuluk. Jadi itu tugas hakam. Jadi kalau berlaku negotiation di antara kedua-dua belah pihak itu, pihak suami dan isteri itu, kalau tak dapat jalan buntu ataupun mereka sepakat mengatakan mesti dipisahkan contohnya. Jadi dia ada, bagi pihak suami itu, wakil pihak suami itu, dia boleh untuk melafazkan talak. Dia ada kuasa untuk melafazkan talak. Jadi orang tengah itu hendaklah bertindak sebagai wakil suami isteri. Kedua-dua perantara disyaratkan mendapat persetujuan suami isteri sebagai wakil masing-masing. Bersetuju, suami bersetuju dengan wakilnya, apa-apa pun dia terima. Begitu juga isteri bersetuju dengan wakilnya. Kedua-dua perantara ini akan berusaha mencari jalan perdamaian untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Mereka hendaklah berusaha bersungguh-sungguh untuk menyelesaikannya. Jadi dalam proses ni, kalau berlaku kita kata ketidaksefahaman di antara suami isteri, mula-mula sekali kalau dari pihak suami boleh jatuhkan talak lah. Kalau tak, dia berasa
tak sesuai dengan isteri dia boleh jatuhkan talak, sebab kuasa talak itu berada pada suami. Tapi kalau isteri dia rasa tak boleh hidup dah dengan suami dia, macam mana cara? Dia kena mengangkat isu kes ini ke mahkamah, bagi aduan kepada hakim dengan alasan-alasannya. Kalau alasan yang dikemukakan itu tidak relevan, tidak sesuai untuk dijatuhkan talak, maka hakim akan putuskan supaya mereka ini melantik hakam. Jadi proses dia tu setelah hakim tidak berpuas hati lah. Kalau hakim berpuas hati dengan alasan isteri tu, hakim boleh jatuhkan hukum lah, menceraikan, fasah, boleh memfasahkan suami isteri itu. Kalau hakim tidak berpuas hati dengan alasan yang dikemukakan oleh isteri, maka dilantik hakam. Sekiranya berjaya itulah sebaik-baiknya. Sekiranya gagal, walaupun dilantik hakam untuk menyelesaikan kekusutan di antara suami isteri itu, sekiranya gagal, suami hendaklah mewakilkan kepada pengantaranya untuk menceraikan isterinya dan menerima bayaran khulu'. Dia telah wakilkan, maknanya hakam pihak suami itu melafazkan talak. Ataupun talak itu dengan cara khulu', jadi menerima. Jadi dia pun wakil bagi pihak suami itu menerima bayaran itu. Isteri juga hendaklah mewakilkan kepada pengantaranya untuk menyerahkan bayaran khulu'. Jadi jika bersetuju dengan cara tebus talak, jadi pihak isteri mewakilkan bagi jumlah duit supaya bayar kepada wakil pihak suami. Jika dia seorang yang waras dan menerima perceraian tersebut, dia dalam keadaan dia waras, setelah berbincang dua orang tu, kemudian hakam bagi pihak isteri kata macam inilah kita telah bersetuju perceraian secara khulu'. Jadi isteri dengan waras dia menerima cadangan itu, maka pihak isteri tadi, hakam isteri tadi menjadi wakil lah untuk membayar khulu' tadi. Jadi kedua-dua perantara hendaklah menceraikan pasangan suami isteri tersebut jika mereka berdua berpendapat itulah jalan penyelesaiannya. Jika mereka berselisih pendapat dan tidak dapat mencapai kata sepakat, pemerintah ataupun hakim hendaklah melantik dua orang pengantara lain. Jadi pengantara tadi tak boleh cari kata sepakat. Jadi hakim akan melantik hakam yang lain pula lah. Hakam yang kedua, sehingga boleh mencapai kata sepakat. Jika kedua-dua suami isteri tidak bersetuju dengan kedua-dua pengantara tersebut dan tidak ada apa-apa perkembangan terhadap masalah mereka, pemerintah hendaklah menghukumkan suami atau isteri yang berlaku zalim dan mendapatkan hak untuk suami ataupun isteri yang dizalimi. Jadi kalau dengan dua kali hakam pun tak boleh juga, jadi hakim hendaklah membuat keputusan lah. Hukuman yang dijatuhkan adalah berdasarkan keterangan dua orang perantara yang dilantik itu. Jadi dengan kedua-dua keterangan daripada kedua-dua hakam tadi, lalu hakim menjatuhkan hukumlah sama ada menceraikan ataupun tidak. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. An-Nisa 35. Dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka berdua, suami isteri, maka lantiklah orang tengah untuk mendamaikan mereka, iaitu seorang daripada keluarga lelaki dan seorang daripada keluarga perempuan. Jika kedua-dua orang tengah itu dengan ikhlas bertujuan hendak mendamaikan, nescaya Allah akan menjadikan kedua suami isteri itu berpakat baik. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui, lagi amat mendalam pengetahuannya. Ini dalil kepada disyariatkan adanya hakam yang mewakili di antara dua pasangan itu untuk mendamaikan persengketaan yang berlaku di antara suami isteri itu. Jadi ini sekiranya nusyus itu daripada pihak isteri. Kemudian nusyus suami macam mana?
Jika suami berlaku zalim seperti tidak menunaikan hak isteri dalam pembagian giliran bermalam, ini dalam bab poligami lah, dia tidak adil dalam melakukan penggiliran bermalam, dan juga dia tidak adil dalam memberikan nafkah ataupun tidak langsung menunaikan tanggungjawabnya memberi nafkah kepada isteri, ataupun bertindak kasar terhadap isteri, berlaku darar tadi, penganiayaan. Sama ada penganiayaan itu, kezaliman itu dari sudut fizikal ataupun mental tadi, isteri hendaklah memperingatkan suaminya. Sama juga tadi, langkah pertama mesti memperingatkan tanggungjawab suami, dan memperingati suami supaya melayani dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, hendaklah kamu menggauli isteri kamu dengan cara yang baik. Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu arahan, perintah supaya suami menggauli isteri dengan baik. Sebagaimana juga Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang terbaik dari kalangan kamu adalah orang yang terbaik yang pada ahli keluarganya, dan aku orang yang terbaik kepada isteriku, Nabi kata. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, jadi bagi peringatan kepada suami yang culas untuk tunaikan tanggungjawab ni, bagi tahu dia, baca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia supaya dia ni khabar balik, sedar balik bahawa dia telah melakukan pengabaian, tidak menunaikan tanggungjawabnya. Bagi perdengarkan kepadanya ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bergaulah dengan mereka, isteri kamu itu, dengan cara yang baik. Jika kamu merasa benci kepada mereka disebabkan tidak tingkah laku mereka, maka janganlah kamu terburu-buru menceraikan mereka, kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu sedangkan Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak untuk kamu. Mungkin pada pandangan kita tak suka, tapi pada pandangan Allah lain. Jadi hendaklah gauli, layan isteri itu dengan cara yang baik. Kalau tak boleh nak cara yang baik, lepas dengan cara yang baik. Kita ambil isteri itu daripada keluarganya dengan cara yang baik. Kalau kita tak suka, kita lepaskan dengan cara yang baik. Itu bagi orang yang beriman. Seorang lelaki yang bertanggungjawab, kalau dia kahwin, dia akan layan dengan baik. Kalau tak boleh layan dengan baik, dia akan lepas dengan baik. Dia tidak buat mudarat kepada isteri dia. Itu seorang lelaki yang baik. Isteri juga hendaklah mengingatkan suaminya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada ahli keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik di kalangan kamu kepada ahli keluargaku. Jadi kita hendaklah mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda poligami, baginda seorang yang adil bermalam, adil dari sudut nafkah. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan penganiayaan kepada mana-mana isteri. Pernah berlaku satu peristiwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkahwin dengan salah seorang perempuan Bani Ghifar, kalau tak silap saya. Kemudian malam pertama perkahwinan tersebut, Nabi mendapati di pinggang perempuan itu ada penyakit kusta, kalau tak silap saya, penyakit kusta. Lalu Nabi lepaskan dengan cara yang baik. Esok suruh kembali kepada keluarga. Jadi lepas dengan cara yang baik. Kalau tidak suka kan. Begitu juga peringatkan kepada suami dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira. Terimalah pesananku supaya kamu berbuat baik kepada kaum keluarga. Ini nasihat Nabi ketika Hajjatul Wada'. Salah satu panjang khutbah Nabi SAW, salah satunya istausu bin nisa'i khaira. Jaga isteri dengan baik. Terimalah nasihatku ini, jaga isteri dengan baik. Ini Nabi pesan khusus kepada suami supaya melayani isteri dengan baik, jaga dengan baik. Jadi isteri ni kadang-kadang kalau kita layan dengan baik,
bercakap lembut dengan dia, dia pun akan melayan kita sebagaimana layanan kita kepadanya. Jadi begitu juga macam ada satu kata-kata Arab, dia kata apa? Amilun nas kama tuhibbu an tu'amalu. Hendaklah kamu melayani orang itu sebagaimana kamu suka untuk dilayani. Itu berlaku adil lah. Kalau kita suka kita dilayan sedemikian ataupun dengan layanan tertentu, kita layan orang pun dengan layanan yang sama. Ni tak, kita nak orang layan kita dengan baik, kita layan orang tak baik. Itu tak adil lah kan. Jadi isteri juga hendaklah memberi amaran kepada suami mengenai akibat buruk kezaliman. Kalau berlaku zalim, akibatnya, kesannya di akhirat sekalian mendapat apa tu kutukan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian akan masuk neraka contohnya. Jadi bagi peringatan, amaran kepada dia. Jika peringatan tersebut berkesan, itu adalah yang terbaik. Jika tidak berkesan, masalah tersebut adalah dibawa kepada pemerintah qadi. Jadi dalam kita menangani, dalam isu menangani kezaliman ataupun nusyus, penderhakaan daripada suami ini tak sama step dia dengan penderhakaan isteri. Kalau isteri tadi mula-mula nasihat, kemudian tinggal tempat tidur, kemudian pukul secara tidak menyakiti, secara untuk mendidik. Tapi bagi isteri berhadapan dengan suami yang nusyus ini, nasihat sama. Yang kedua, dia tidak ada tinggal tempat tidur, tidak ada. Bahkan kalau dia tinggal tempat tidur, walaupun suaminya nusyus, dia tinggal tempat tidur, suami dia panggil, dia yang bersalah kalau dia menjauhi tempat tidur. Sebab apa yang diminta oleh suami, walaupun suaminya zalim, itu benda yang tidak bersalahan dengan syarak. Yang tidak boleh dipatuhi oleh isteri hanya arahan ataupun suruhan yang bersalahan dengan syarak. Kalau syarak suruh benda tu, walaupun dia sendiri zalim, kena ikut. Jadi bagi isteri, kalau suaminya diberi nasihat tidak menerima nasihat tersebut, masih lagi kekal menzalimi isterinya, tidak menunaikan tanggungjawabnya, maka isteri kena angkat kepada mahkamah, kepada hakim, qadi. Jika tidak berkesan, masalah tersebut hendaklah dibawa kepada pemerintah qadi untuk dia mendapatkan haknya, untuk mendapat haknya, nafkah ke, maka hakim akan memerintahkan suami supaya membayar nafkah, menunaikan tanggungjawabnya. Jadi untuk mendapatkan hak dia tu, dia mesti angkat kepada qadi. Ini kerana qadi dilantik untuk mengembalikan hak kepada empunya hak, dan isteri yang tidak mampu mendapatkan haknya secara sendirian, maka dia akan meminta bantuan daripada mahkamah. Jadi qadi mesti mewajibkan suami memberikan hak giliran bermalam sekiranya berpoligami, kemudian menunaikan segala hak isteri dan tidak berlaku zalim terhadap isteri. Jika suami berkelakuan buruk dan menyakitkan isteri dengan memukulnya atau mencela isteri tanpa sebab, qadi hendaklah melarangnya daripada berkelakuan sedemikian. Kalau jika suami melakukannya kembali, isteri boleh menuntut agar qadi menjatuhkan hukuman ta'zir. Jadi setelah diperintahkan oleh qadi, dia masih lagi kekal dengan kezaliman tersebut, masih menganiaya isterinya, jadi hakim boleh menjatuhkan hukuman ta'zir. Jadi ta'zir ini macam-macam lah, penjara ke, denda ke. Itu bergantung kepada akta lah, ataupun undang-undang sedia ada lah. Qadi hendaklah menjatuhkan hukuman ta'zir dalam bentuk yang boleh menyedarkan suami, supaya suami ini sedar dan kembali menunaikan tanggungjawabnya. Jika perselisihan berpanjangan, qadi boleh melantik dua orang perantara sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelum ini. Maknanya selepas itu, selepas hukuman ta'zir pun masih lagi berlaku sedemikian, maka qadi memerintahkan supaya dilantik hakam yang mewakili kedua-dua pasangan tersebut, sebagaimana prosesnya sebagaimana sebelum inilah. Berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa
wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. An-Nisa 128. Jika seorang perempuan bimbang akan timbul nusyuz daripada suaminya. Jadi Al-Quran pun sebut ada berlakunya nusyuz bagi pihak suami, atau tidak melayaninya, tinggal tak balik ke rumah, maka tiadalah salah bagi mereka suami isteri itu membuat perdamaian di antara mereka berdua secara yang baik. Perdamaian itu lebih baik bagi mereka daripada bercerai-berai. Jadi perdamaian itu sama ada dengan hakam, dengan timbantara di antara dua orang tengah lah, sehingga mereka kembali berdamai. Itu lebih baik daripada bercerai-berai. Wasulhu khair. Perdamaian itu lebih baik daripada bercerai-berai. Ada persoalan berkaitan dengan tadi yang kita bincangkan tadi? Kalau mereka memilih untuk bercerai secara tebuh talak, kena bayar. Maknanya pihak isteri yang nak bercerai. Suami tak nak bercerai. Suami tak nak ceraikan, isteri nak bercerai. Jadi suami kata boleh, tapi dengan cara khuluk, maka dia kena bayar. Ataupun hakim menjatuhkan perceraian itu secara khuluk. Khuluk dengan qadar yang dipersetujui. Dengan qadar yang dipersetujui. Fasakh ini mahkamah yang menceraikan. Tak ada, tak kena bayar. Fasakh ni bila isteri berlaku perselisihan ataupun kita kata tidak ada persefahaman di antara pasangan. Isteri nak bercerai, suami tak nak cerai. Lalu isteri pun file di mahkamah, dia dengan alasan-alasan lah yang kukuh. Mana alasan-alasan itu alasan yang disahkan, diiktiraf oleh syarak. Dia melakukan darar, penganiayaan, dia tak bagi nafkah. Jadi bila hakim tengok alasan tu kukuh untuk perceraian, maka hakim pun memfasahkan, membubarkan perceraian, perkahwinan di antara pasangan tersebut. Itu beza. Khuluk ni daripada isteri juga, cuma isteri membayar tebus. Nanti dia panggil tebus talak. Dia minta cerai dengan membayar balasan, tebusan, beri tebusan terhadap talak itu kepada pihak suami. Itu dipanggil khuluk. Talak bain. Bain ni dia ada bain kubra, bain sugra, bain kalau kubra tu yang talak 3 lah. Yang sugra ni yang boleh dirujuk lagi. Macam mana? Kalau tak boleh rujuk lagi, tak boleh lah, kena akad baru. Kalau nak kepada hubungan tu, ikatan tu, kena akad baru. Dia tak boleh rujuk sebagaimana talak 1 dan talak 2. Dia kena akad yang baru. Tak dengar. Ya. Untuk perempuan, talak bain. Perempuan tidak ada talak. Hak talak ni talak bain dengan talak raj'i. Talak raj'i ni 1 dan 2 lah. Ya bain ni yang yang tidak boleh dirujuk, macam khuluk ataupun fasakh.
Bain lah, bain. Yang tidak boleh dirujuk. Tapi kalau nak kembali kena akad baru. Cina buta tu lain, tu talak bain kubra. Bain kubra ni dia tak boleh kembali semula, melainkan dia kena kahwin lain, kemudian berlaku persetubuhan, kemudian berlaku perceraian, kemudian kena tunggu iddah pula. Itu. Tapi tidak boleh dirancang. Kalau rancang dipanggil nikahul muhallil. Itu haram. Merancang Cina buta. Cina buta ni dipanggil istilah Cina buta. Gantung tidak bertali. Maksudnya dia tinggal macam tu, tidak tahu status masih suami isteri. Dia dari sudut hukumnya masih lagi suami isteri, masih suami isteri. Cumanya dari sudut pihak suami berdosalah kerana telah mengabaikan tanggungjawab. Kemudian bagi isteri pula, kita tengok kepada, sebab itu sekarang ni kita ada ta'liq. Dalam akad nikah ada ta'liq. Sekiranya meninggalkan 4 bulan qamariyah tak beri nafkah dan seumpamanya, dan isteri mengadu kepada hakim dan membayar RM1 contoh, Anis mana hakim akan menjatuhkan secara khuluk lah kalau dia bayar tebuh talak tu kan. Jadi kalau berlaku sedemikian, isteri ada hak. Dia tidak jatuh secara automatik ya. Bukan kata kalau suami tu tak bagi nafkah 4 bulan jatuh secara automatik. Tak, dia mesti dulu mengangkat kes itu ke mahkamah. Jadi mahkamah yang akan menentukan jatuh ke tidak jatuh. Itu. Ya, sama. Mesti mahkamah. Dia tidak, sebab bila mahkamah kita akan ada dokumen lah, dokumen perceraian. Jadi kalau tak ada dokumen perceraian tu nak kahwin pun macam mana? Kamu ni masih suami isteri contohnya kan. Kita apply sebab mesti mengangkat, dia akan disebut di akad tu, dan pihak isteri mengangkat kes ini ke mahkamah dengan membayar, ada disebut dalam ta'liq itu. Anak dua nikah. Kalau pasangan itu berkahwin, sebaik mengetahui perempuan itu mengandung dan anak itu lahir lebih daripada tempoh 6 bulan mereka berkahwin. Adakah anak itu boleh dinasabkan kepada si bapa biologinya itu dan boleh mewarisi harta pusaka si bapa? Jadi kalau lebih 6 bulan, walaupun sebenarnya kita kena tengok pengakuan. Kalau pasangan itu mengaku bahawa anak itu adalah anak luar nikah, maka tak boleh. Anak luar nikah juga tidak akan sabit pewarisan ataupun bapa. Tapi kalau tidak mengaku, contohnya kita kata suami kata ini adalah anak ini lahir berlaku selepas daripada perkahwinan yang sah. Kemudian anak itu lahir selepas 6 bulan, maka baru boleh dinasabkan. Kalau dah tahu dah memang dia ni terlanjur, memang anak itu hasil daripada terjadi di luar ikatan perkahwinan, maka tidak akan sabit juga. Yang menjadi sabitnya sekiranya melalui perkahwinan yang sah, tak pernah berlaku zina sebelum tu, kemudian berlaku kelahiran selepas 6 bulan, maka boleh dinasab kepada ayah ataupun suami. Kalau dah tahu awal-awal berlaku, itu tak boleh. Yang bolehnya kalau perkahwinan tidak berlaku zina, berlaku akad dan berlaku kelahiran itu lepas 6 bulan, baru boleh dinasab kepada bapanya. Jadi kalau tidak dinasabkan kepada bapa, tidak akan sabitlah isu wali, harta pusaka, begitu juga mahram. Tapi akan mahram tu kalau berkahwin dia akan jadi mahram lah,
iaitulah anak tiri dia. Tak jadi. Yang mana dalam kitab yang mengajar semasa dalam proses perselisihan ada intervention daripada pihak keluarga sebanyak sampai dua kali. Pada Mana hakam lah. Semasa dalam proses ni pasangan tu perlakuan dia sepatutnya macam mana? Adakah mereka ni masih tinggal di tempat yang sama, hidup bersama seperti sebelum seperti mana biasalah walaupun ada perselisihan kan? Ataupun adakah mereka ni akan hidup berhasil? Sebab tentunya pada masa itu berlaku perselisihan kan, dan tidak ada kesepahaman. Kalau biasanya berlaku pada hari yang pertama perselisihan itu berlaku, secara amnya pasangan itu akan tak boleh lah, tak boleh tengok. Untuk tujuan proses perbincangan itu ialah untuk nak mengelakkan perceraian. Tapi kelakuan yang biasa ni adalah membuat keputusan bahawa pada hari ini kita tidak ada tujuan, jadi pada hari ini kita berpisah. Jadi apakah tujuannya untuk nak mengadakan perbincangan di antara hakam tu dah tak mencapai matlamat lagi. Jadi apa yang sebenarnya sepatutnya pasangan lakukan kalau dalam keadaan itu? Ini saya sebut dari sudut hukum ya. Bila berlaku syiqaq ataupun perselisihan, pergaduhan, pertengkaran semua itu, selagi mana tidak dijatuhkan oleh mahkamah dan tidak dilafazkan talak, masih suami isteri. Dan hukum-hukum berkaitan dengan perkahwinan masih lagi terpakai. Kecuali kalau isteri tu dia minta izin. Macam ni lah abang, dia kata kita ni dah tak boleh ni. Boleh tak dalam tempoh ni saya nak keluar rumah, nak duduk rumah keluarga. Kalau suaminya izin, tidak ada masalah, boleh. Tapi kalau suami tak izin, tak boleh. Itu sebagai kerana masih lagi dalam ikatan suami isteri. Begitu juga dalam masalah kita kata talak raj'i. Talak raj'i digalakkan pasangan itu tinggal satu rumah, tapi kena ada anak-anak lah, tapi bilik lain-lain lah. Supaya apa di situ? Supaya kita nak bila tengok hari-hari ni teringat kenangan-kenangan lama, supaya nak kembali semula kepada ikatan keluarga. Islam ni tidak menggalakkan perceraian. Bila tengok hari-hari rasa sayang pula walaupun bergaduh. Begitu juga di situ, walaupun bergaduh mungkin dia minta izin dengan suami dia, ataupun kita kata nak tidur bilik lain lah contoh dalam tempoh itu. Kalau suaminya izin, tak ada masalah. Tapi kalau suami tak izin, tak boleh. Sebab masih lagi dalam tempoh perkahwinan, dalam ikatan perkahwinan, dan hukum hakam berkaitan dengan hak suami kepada isteri masih terpakai, hak isteri yang sepatutnya ditunaikan kepada suami pun masih terpakai lagi. Jadi mudah-mudahan dengan duduk sekali itu tengok anak-anak, kesian kepada anak-anak, tak jadi untuk bercerai. Ini mana selepas bercerai ke sebelum? Raj'i kena, dia bukan suami isteri lah. Kena tudung. Cumanya tu saya sebut tadi, kalau tidak timbul fitnah, kalau ada anak-anak yang besar, ada ibu bapa kau sekali, tapi duduk berlainan lah. Jadi mudah-mudahan dengan duduk sekali itu keluar makan kau contohnya, tengok, jadi perasaan sayang tu kembali lahir semula. Jadi dari sudut tadi kena jaga sebab dia bukan suami isteri lagi, kecuali dia telah rujuk. Jadi rujuk ni senang je, kan ada apa tu saksi, saya rujuk dah kembali suami isteri semula. Cuma kena pergi daftar ke mahkamah lah kan.
Ada lagi? Kemudian kita tengok kecacatan yang membolehkan. Mau menjelaskan status kahwin misyar, adakah dibolehkan syarak? Apa maksud perkahwinan misyar? Perkahwinan misyar maknanya isteri menggugurkan hak nafkah. Tak ada masalah, boleh. Kalau isteri menggugurkan haknya, kita kata dalam perkahwinan itu menjadi kewajipan kepada suami untuk menunaikan nafkah. Sama ada nafkah itu nafkah yang zahir, pakaian, tempat tinggal, wang ringgit, kesihatan, semua sekali itu, ataupun nafkah batin dari sudut hubungan suami isteri, kan? Jadi isteri ini menggugurkan haknya, yang sepatut dia dapat. Contohnya dia kena dapat rumah, dia kena dapat pakaian, kena dapat duit belanja, tapi dia menggugurkan hak itu oleh kerana dia ni berjawatan besar, contohnya, kan? Jadi tak ada masalah dari sudut syarak, boleh, boleh. Tetapi dengan persetujuan daripada isteri itu sendiri, dia menggugurkan sendiri haknya, dia redha haknya tidak ditunaikan oleh suaminya, tak ada masalah. Tapi kalau dia menuntut, itu adalah haknya. Bahkan syarak telah memberikan hak kepadanya. Kerana kalau suami tidak menunaikannya, suami berdosa. Jadi kalau dia menggugurkan haknya, suami pun tidak berdosa. Dia telah gugurkan tuntutan kewajipan tersebut. Kemudian kecacatan yang membolehkan fasakh nikah dan kesannya. Pertama, kecacatan yang membolehkan fasakh nikah. Jadi kecacatan yang membolehkan fasakh nikah terbagi kepada dua. Yang pertama, kecacatan. Kecacatan. Payah nak sebut. Cacat, kan? Cacat yang boleh menghalang daripada berlakunya persetubuhan, seperti ni bagi pihak lelaki lah, terputus, mati pucuk, lelaki. Kemudian kalau perempuan pula, tertutup, ada daging contohnya, kan? Itu yang pertama yang menghalang persetubuhan. Yang kedua, cacat yang tidak menghalang persetubuhan. Boleh setubuh tapi ada cacat yang menjijikkan, contohnya gila ke, ataupun penyakit sopak ke, kusta ke. Nak setubuh boleh, tapi ada penyakit-penyakit lain yang menjijikkan. Isteri kena COVID-19 ke, contoh. Kita nak dekat pun takut. Kena pakar seluruh tubuh tu. Sekejap aja kalau boleh sembuh, kan? Jadi itu dari sudut pembahagian kecacatan tu, dari sudut menghalang persetubuhan, yang tidak menghalang persetubuhan, cacat yang tidak menghalang persetubuhan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, pembahagian kecacatan. Payah. Saya sebut kecacatan. Kecacatan. Cacat senang sebut. Jika dilihat kepada suami isteri, pertama, cacat yang boleh berlaku kepada suami isteri seperti kusta, sopak dan gila, dua-dua boleh berlaku. Pada isteri pun boleh, pada isteri pun boleh. Kemudian yang kedua, cacat yang khusus kepada isteri saja, iaitulah seperti tadilah tumbuh daging, tumbuh tulang di bahagian kemaluan. Itu yang kedua. Yang ketiga, cacat yang khusus kepada suami. Macam tadilah, dari sudut putus dan juga mati pucuk. Jadi yang pertama tadi yang berkongsi suami isteri, ini khusus kepada isteri, khusus kepada suami saja. Kemudian kita pergi lagi ke cacat yang boleh berlaku kepada suami isteri. Jika suami atau isteri mendapati pasangannya mempunyai penyakit gila, kusta dan sopak ataupun sopak, dia mempunyai pilihan untuk fasahkan nikah, sama ada dia juga mempunyai penyakit tersebut ataupun tidak. Dia ni gila juga, dia dapati isterinya gila, jadi dia ada hak. Walaupun dia kata kamu nak bercerai, kamu sendiri tu gila, tapi tak apa, ada hak. Sama ada dia sendiri ada penyakit tu, contoh kusta lah, dia ada kusta dah, tapi dia tengok isteri ada kusta, jijik,
kamu ni ada penyakit kusta. Isteri dia kata, mu pun ada kusta juga. Contoh. Tapi nak ceritanya dari sudut syarak, boleh. Tidak ada masalah. Walaupun dia sendiri ada penyakit yang ada pada isterinya, oleh kerana mungkin dia rasa jijik. Walaupun dia sendiri pun ada penyakit yang sama kan. Jadi sudut syarak boleh. Ini kerana manusia merasa jijik melihat cacat orang lain, tetapi tidak merasa jijik jika cacat tersebut ada pada diri sendiri. Dah setengah orang tu dia tak tengok, dia tengok pada orang je. Pada diri sendiri dia rasa biasa. Jadi dari sudut syaraknya, walaupun dia sendiri itu ada kecacatan tersebut, syarak memberi hak untuk dia nak fasakh. Bukan kata kalau kamu ada penyakit tersebut kamu tidak ada hak untuk fasakh, tak. Dari sudut hukumnya, syaraknya memberi juga hak untuk dia fasakh walaupun penyakit itu ada pada dirinya. Jadi wujudnya dalil pilihan untuk fasakh perkahwinan dengan sebab penyakit ini, cacat ini, berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya sebutkan tadi. Berkahwin dengan seorang perempuan daripada kabilah Ghifar. Kemudian setelah dibawa masuk kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda mendapati pada pinggang perempuan tersebut ada penyakit kusta, sopak. Baginda pun bersabda, pakailah pakaian kamu. Nabi suruh pakai semula pakaian, kembalilah kepada keluarga kamu. Baginda juga bersabda kepada keluarga perempuan itu, kamu telah menyembunyikan kecacatannya daripadaku. Jadi sebab itu tak boleh. Kalau ada aib, pada aib yang boleh, aib yang besar lah, penyakit yang besar, cacat, kena bagi tahu secara jelas kepada pasangan. Sebab dia khawatiri selepas berlaku perkahwinan akan berlaku pertelikahan. Macam tadi lah, tak bagi tahu awal. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam menceraikan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam kerana penyakit. Kerana penyakit sedemikian ni, penyakit yang kita tengok rasa jijik. Macam mana nak bersama kalau tengok tu rasa jijik kan. Ada Imam Syafi'i meriwayatkan bahawa Sayyidina Umar bin Al-Khattab telah memisahkan pasangan suami isteri disebabkan penyakit kusta, sopak dan juga gila. Pernah Sayyidina Umar memisahkan di antara, bila diangkat kepada beliau memisahkan, memfasahkan pasangan yang ada penyakit kusta, sopak dan juga gila. Tindakan seperti ini diambil berdasarkan kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, firra minal majzumi kama tafirru minal asad. Larilah kamu daripada pesakit kusta sebagaimana kamu lari daripada singa. Jadi sebab itu maknanya orang yang ada penyakit kusta ini di kuarantin, dia ada tempat dia khusus. Supaya dia dirawat di situ. Dan dia salah satu daripada penyakit yang juga berjangkit. Kusta ni berjangkit. Jadi diasingkan di kuarantin supaya tidak berjangkit kepada orang lain. Kemudian Imam Syafi'i berkata dalam kitabnya penyakit sopak dan kusta boleh menjangkiti pasangan. Hampir-hampir tidak ada seorang pun yang merasa selesa untuk berhubungan dengan pasangan yang menghidapi penyakit tersebut. Jadi penyakit yang kita rasa tak selesa, rasa jijik bila dekat dengan orang yang ada. Bukan kata nak menghina dia, penyakit ini ujian Allah Subhanahu taala. Bukan kita nak hina, tapi perasaan kita rasa tak selesa bila ada orang yang mempunyai penyakit sedemikian. Untuk kita mendekati dengan lebih dekat lah. Lebih-lebih lagi pasangan suami isteri kan, yang tinggal serumah, sebilik, berhubungan. Kemudian kecacatan yang khusus kepada isteri. Jika suami mendapati kemaluan isterinya tertutup disebabkan oleh tulang atau daging yang tumbuh, dia berhak memfasahkan perkahwinan kerana kecacatan ini menghalang daripada mencapai masuk perkahwinan itu ialah persetubuhan. Boleh, ada hak. Bila berlaku kecacatan sedemikian pada isteri, jadi suami ada hak untuk memfasahkan perkahwinan. Kerana matlamat perkahwinan antara lainnya adalah untuk
menunaikan tanggungjawab ataupun menunaikan keinginan fitrah untuk suami lelaki dan perempuan ini. Kemudian cacat yang khusus kepada suami. Isteri mendapati kemaluan suaminya terpotong ataupun mati pucuk, dia mempunyai hak juga untuk fasakh. Imam Al-Mawardi meriwayatkan bahawa ulama sepakat mengatakan isteri boleh memilih untuk fasakh jika kemaluan suaminya didapati terpotong atau mati pucuk kerana kecacatan itu menghalang sama juga maksud perkahwinan tadi, untuk menunaikan fitrah semula jadi yang Allah SWT jadikan di antara lelaki dan perempuan, kan. Maknanya bagi dua-dua pihak ada hak. Kalau cacat itu pihak isteri, suami ada hak. Kalau cacat itu pada pihak suami, begitu juga isteri juga ada hak untuk membubarkan perkahwinan. Isteri potong siapa? Ini zalim benar ni, isteri yang derhaka ni. Dah. Contohnya marah sangat suami dia kahwin lain. Dia kata baik dua-dua tak dapat, dia kata. Contoh. Tak boleh. Itu derhaka besar tu. Siapa? Dia sendiri yang potong, lepas tu dia nak minta fasakh. Masya Allah. Zalimnya. Tu lagilah tak boleh. Melakukan sihir, tak kira lah siapa-siapa isteri ke apa, siapa berlaku sihir itu dosa besar. Dosa besar. Menyihir. Lepas tu menyesal. Apa tu? Dengan dia buat macam tu pun isteri tak perlu dia minta fasakh. Isteri dah ceraikan dia dengan talak 50 kali talak. Gantung tak bertali. Dengan sebab tadi dia boleh minta fasakh, mohon fasakh dengan mahkamah. Boleh. Apa dia? Fasakh itu bahasa Arab. Al-fasakhu, fasakha ni membatalkan. Dalam bahasa kita membatal ataupun pembubaran perkahwinan. Bubar. Al-fasakhu bahasa Arab. Pergi jaga. Banyak berlaku sedemikian. Dia dikira sebagai bukan mahram. Jadi kalau dia nak take care, nak ambil berat, nak jaga dalam keadaan tidak menimbulkan fitnah, jaga aurat. Kemudian ada anak-anak, sebab anak-anak tu anak masing-masing daripada pasangan tu lah. Cumanya tadilah kena, dia masih lagi bukan mahram. Jadi kena jaga tadi batasan perkahwinan dalam pergaulan, kemudian batasan aurat, dan tidak berlaku khalwah. Mesti ada anak-anak. Boleh, tak ada masalah. Itu membantu antara sesama Islam, tapi kena jaga tadilah batasan hukum syarak. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan kita masuk kecacatan. Payah nak sebut. Berlaku selepas akad nikah. Apa implikasi dari sudut hukumnya? Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh. Nanti saya bagi tahu. Boleh. Boleh. Nanti kita bagi kuis, jawab, hantar minggu depan. Samalah ni pun bagi
Hantar minggu depan. Tak payah stres-stres. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.